الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. والحمد لله رب العالمين. Yang dihormati pengurusi surau, pengurusi masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dipertemukan. Moga-moga pertemuan kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mendapat manfaat dunia dan akhirat insya-Allah. Pertama dan selamanya kita ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukurlah atas segala nikmatnya. Tidak kiralah apa pun bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, bersyukurlah kita. Moga-moga kita tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang bersyukur insya-Allah. Tuan-tuan, muka surat 320. 318 320 duduk di antara dua sujud. Ya, baik. 318 itu dalil-dalilnya kita dah baca itu. 320 duduk di antara dua sujud. Baik. Muqaddimahnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manusia tidak terlepas daripada tiga benda. Ya, tiga perkara ni memang kita takkan terlepas. Maka kalau kita hadapinya, bersabar ajalah. Ya tuan-tuan, bersabar ajalah. Apa tiga benda tu? Yang pertama, manusia tidak terlepas daripada masalah. Ya, kita sebagai manusia kita takkan terlepas daripada ada masalah. Ya, pasti setiap daripada kita akan ada masalah. Ya, cuma kebijaksanaan kita untuk menyelesaikan masalah itu sebaik-baiknya. Satu. Yang kedua, kita tak terlepas daripada mulut orang, cakap orang. Ya, kita tak terlepas daripada benda tu. Kita buat baik orang cakap, buat tak baik orang cakap, tak buat apa-apa pun orang cakap juga. Duduk dia ni duduk pun kena cakap juga. Ya, jadi tuan-tuan, kita tak terlepas daripada cakap orang, daripada mulut orang. Dan yang ketiga, kita sebagai manusia kita tidak terlepas daripada mati. Ya, kita tidak terlepas daripada kematian. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hadapilah dengan tenang. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membantu kita dunia dan akhirat insya-Allah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sikitlah mukaddimah sebagai permulaan. Ya, warm up panas badan sebelum kita bahaskan muka surat 320 bab rukun solat 1.8. Ya, rukun yang ke-8, duduk di antara dua sujud. Kita dah bahaskan berkenaan dengan sujud. Ya, yang ini dah selesailah ya, kaedah cara sujudnya. Ya, kemudian duduk di antara dua sujud. Perkara ini diwajibkan pada setiap rakaat berdasarkan hadis yang lalu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bangunlah hingga tetap keadaan dudukmu. Baik, duduk di antara dua sujud. Syarat duduk di antara dua sujud, yang pertama, tujuan duduk semata-mata kerana ibadat, tanpa sebab-sebab sampingan yang lain seperti takut dan sebagainya. Maknanya duduk memang sebab melaksanakan ibadat tersebut. Yang kedua, tidak terlalu lama hingga melebihi kadar masa sekurang-kurangnya bacaan tasyahud. Ya, maknanya kita baca duduk antara dua sujud itu, bacaannya tidak lebih daripada bacaan tasyahud. Ya, jangan terlalu lama. Dan yang ketiga, duduk tetap seketika, sekurang-kurangnya sekadar sekali tasbih. Ini dipanggil duduk dengan tamak ninah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, duduk di antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal ataupun duduk tahiyat akhir. Ya, kan istilah fiknya dia ada nama duduknya tu. Ya, ada nama duduknya. Satu duduk iftirash, satu lagi duduk tawaruk. Ya, duduk iftirash dan duduk tawaruk. Ya, sebelum saya bahas yang apa maksud, tuan-tuan dah tahu sebenarnya mana satu iftirash, mana satu tawaruk, dia kadang-kadang confuse.
duduk antara dua sujud. Tuan-tuan pakai iftirash ke tawaruk? Agak-agak lah. Agak-agak terlupa, tak ingat Ustaz mana satu Ustaz. Duduk iftirash ke tawaruk? Iftirash ke tawaruk? Semasa tuan-tuan duduk antara dua sujud, ataupun tuan-tuan duduk tahiyat awal, itu pakai apa? Iftirash ke tawaruk? Itu duduk iftirash. Jangan confuse tuan-tuan lepas ni. Ustaz saya tak tahu. Ini namanya duduk antara dua sujud. Ya, tapi dia ada istilah bahasa Arab iftirash. Iftirash ni tuan-tuan adalah duduk meletakkan kaki meletakkan punggung di atas kaki. Ya, meletakkan punggung di atas kaki. Itu duduk iftirash. Ya, jadi tuan-tuan jangan kelirulah lepas ni. Ya, bila ada guru-guru kita mengajar sebut ini iftirash, ini tawaruk, jangan kita confuse. Ya, baik. Duduk antara dua sujud dengan duduk tahiyat awal. Tahiyat awal tuan-tuan duduk iftirash. Baik. Duduk tahiyat akhir tuan-tuan duduk dengan duduk tawaruk. Tawaruk ni melabuhkan punggung ke lantai. Letak punggung ke lantai. Ya, maknanya turun duduk yang macam tuan-tuan buat semasa tahiyat akhir, ataupun istilah kita panggil duduk tahiyat akhir lah. Ya, duduk tahiyat awal tuan-tuan tahu nanti meletak punggung atas kaki. Ya, kalau duduk tahiyat awal itu meletak punggung ke lantai. Ya, itu iftirash dengan tawaruk. Ya, lepas ni hafal iftirash tawaruk. Tawaruk iftirash tawaruk ni jangan confuse. Ya, mana jangan bertukar lepas ni. Ya Ustaz cakap iftirash ke tawaruk yang ni. Kadang-kadang confuse tuan-tuan. Tu jujur je. Saya sendiri mula-mula belajar dulu mana satu? Iftirash ke tawaruk? Macam mana nak ingat? Bila faham maksudnya baru kita boleh ingat. So iftirash yang duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal. Baik. Tahiyat awal tuan-tuan, tahiyat awal terjadi selepas berapa rakaat? Tahiyat awal 2 rakaat. Okey, bagus. Selepas 2 rakaat tuan-tuan akan duduk tahiyat awal. Soalan saya adalah semasa sembahyang subuh pun tuan-tuan akan jumpa tahiyat akhir semasa selepas 2 rakaat. Tuan-tuan nak pilih tawaruk ke iftirash? Tawaruk ke iftirash? Tawaruk. Dalam mazhab Syafi'i kita gunakan tawaruk. Ya, sebab apa? Itu adalah walaupun pada rakaat kedua tetapi dia berada pada rakaat yang terakhir. Nak membezakan dia dengan siapa? Dengan solat-solat yang lain itu. Ya, solat-solat yang lain itu pada rakaat yang kedua tuan-tuan duduk iftirash. Soalan saya, kalau tuan-tuan tak duduk iftirash, sah atau tidak solat tuan-tuan? Tak duduk iftirash ataupun tak duduk dengan tawaruk, sah atau tidak solat? Sah sahaja. Sebab di sini syaratnya duduk. Sebab tu tuan-tuan jangan gaduh. Syaratnya duduk. Selagi tuan-tuan berada dalam keadaan duduk, maka sudah sah. Ya, iftirash ke, tawaruk ke. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok ada orang pada rakaat kedua, ya, contoh sembahyang sunat dia tak duduk pun dengan duduk tawaruk. Dia hanya duduk iftirash. Sah tak solat dia? Sah sahaja, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi yang ini tuan-tuan jangan confuse lagi lah, bertukar iftirash, tawaruk iftirash ni jangan ditukar dah. Sebab saya yakin kita sebenarnya confuse pada istilah tu. Kita biasa sebut duduk tahiyat awal ataupun duduk tahiyat akhir. Itu yang kita sebut. Tapi istilah bahasa Arabnya itulah iftirash, itulah tawaruk. Ya, baik. Itu yang ke-8, duduk di antara dua sujud. Baik. Yang ke-9, duduk yang akhir, duduk tahiyat akhir. Jadi duduk tahiyat akhir tadi kita pilih tawaruk. Duduk pada rakaat penghabisan yang diikuti dengan salam. Itu duduk yang terakhir. Ya, mana duduk tahiyat akhir pada rakaat kedua subuh, rakaat keempat zuhur, asar dan juga isyak, rakaat ketiga semasa maghrib. Ya, duduk tahiyat akhir. Baik. Kemudian yang ke-10, membaca tasyahud ketika duduk yang penghabisan. Ya, hadis Nabi SAW daripada Ibnu Mas'ud, ketika kami bersolat bersama-sama Nabi, kami membaca. Tuan-tuan tengok muka surat sebelah ya. Dalam riwayat yang lain pula menyebut sebelum difardukan tasyahud, kami membaca tasyahud yang maksudnya sejahtera ke atas Allah mendahului hamba-hambanya, sejahtera ke atas Jibril, sejahtera ke atas Mikail, sejahtera ke atas si fulan. Setelah selesai Nabi SAW pun menghadap kami lalu bersabda, sesungguhnya Allah bersifat salam, ya, apabila seseorang daripada kamu duduk ketika bersolat, bacalah at-tahiyyat. Ya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, ini tuan-tuan tak payah kita baca balik lah kot tahiyat.
Ya, kecuali kalau tuan-tuan nak baca tu tuan-tuan cari maksudnya. Ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dengan penuh keberkatan. Ya, itu tuan-tuan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah tu tuan-tuan baca, tuan-tuan cari maksudnya. Ya, maknanya tuan-tuan membaca tahiyat itu nanti ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala. Ada yang baca sayyidina, ada yang tidak baca sayyidina. Tak ada masalah. Tuan-tuan nak baca sayyidina, faddal. Tuan-tuan tak nak baca sayyidina, faddal. Ya, sebab apa? Asasnya tidak ada ya sayyidina itu. Tetapi tidak ada masalah, sebab itulah yang memang kita guna pakai dan kita belajar. Tak ada masalah, sekadar menghormati. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, dan yang belakang tu sunat tuan-tuan ya. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ustaz, saya hanya hafal sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saja. Saya baca tahiyat akhir macam tahiyat awal. Sah ke tak solat? Sah, selesai. Tuan-tuan dah faham dah. Ya, jadi kalau tuan-tuan tak hafal yang belah belakang tu, ya. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lepas tu tuan-tuan yang lagi kita ramai-ramai yang tak hafal. Saya pun kadang-kadang lupa juga tu. Yang doa kita minta jauh daripada fitnah kubur, ya, fitnah neraka, fitnah dajjal, fitnah mahya wal mamat, kehidupan dan juga kematian. Ya, yang doa tu siapa tuan-tuan hafal itu tuan-tuan boleh baca sebelum bagi salam. Doa ni tuan-tuan boleh baca sebelum bagi salam. Assalamualaikum. Sebelum bagi salam itu tuan-tuan bacalah doa ini. Doa ini boleh dilafazkan di dalam salat. Tapi kalau doa yang tuan-tuan bina sendiri walaupun bahasa Arab, jangan dilafazkan di dalam salat. Ya, doa yang tuan-tuan memang ambil daripada Quran dan sebagainya, ini boleh dilafazkan. Antaranya doa daripada hadis Nabi SAW ini boleh dilafazkan. Ya, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, assalam ialah satu daripada nama Allah. Begitu juga maksud salam ialah sejahtera daripada segala keaiban dan kebinasaan yang mengenai makhluk. Ya, sekurang-kurangnya tasyahud itu at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tuan-tuan ya, ini bacaan tahiyat. Ya, bacaan tahiyat yang sekurang-kurangnya itu. Kemudian tu nanti akan masuk selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunnat abad. Kalau tuan-tuan tak baca wa ala ali sayyidina Muhammad, nanti tuan-tuan kena sujud sahwi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu rukunnya. Wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunnat abad. Ya, doa kepada keluarga Nabi. Wa ala ali sayyidina Muhammad tu, yang itu kalau tak dibaca itu sunat, nanti di hujung kena sujud sahwi. Sebab dia sunat abad. Ya, berdoa kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau tuan-tuan hafal sampai mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ ya. Ustaz, lepas tu saya dah tak hafal. Ustaz, memang tak ingat. Lupa menghafal lah. Ya, semayang tinggal lama dah. Ni umur saya 60, 61 pun saya belajar semayang balik. Contoh. Ya, jadi memang tak ingat lah. Dia ingat yang itu ya Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, itu yang diingat sampai ke situ. Tak apalah, tetap sah solatnya. Nanti sujud sahwi saja sebab tidak menyambung sunat abad itu. Ya, baik. Yang bermaksud segala penghormatan hanya bagi Allah. Subhanallah. Selamat sejahtera ke atasmu wahai Nabi. Begitu juga rahmat Allah dan segala keberkatannya. Selamat sejahtera juga ke atas kami dan semua hamba Allah yang saleh. Aku menjadi saksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar-benarnya selain Allah, dan aku menjadi saksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Terdapat beberapa riwayat yang sahih tentang lafaz tasyahud. Namun lafaz tasyahud sepenuhnya afdal pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah berdasarkan hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna, ya, mengajar ni tentang tasyahud, ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tuan-tuan tengok pada baris yang ketiga tu. Ya, lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ini memang yang kita baca. Yang ini kita baca, tuan-tuan. Ada yang tanya, Ustaz, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, ni kena ikut tajwid ke, tuan-tuan? Terjawab soalan saya. Ni kena baca ikut tajwid ke?
Ikut tajwid ke? Oh, kalau tuan-tuan dapat ikut tajwid, alhamdulillah. At-tahiyyatul. Tapi jangan sampai paksa diri pula tuan-tuan. Dia nak bunyi hak. At-tahiyyatul. Habis sekolah orang pening kepala. Ya, dia tak selesai lagi dengan dia punya at-tahiyyat. Orang dah nak bagi semalam. Orang dah nak bagi salam dah. Ya, at-tahiyyatul. Dia bukan satu kewajipan ya untuk tuan-tuan baca dengan ada tiba-tiba tajwid at-tahiyyatul. Asal sahaja tuan-tuan tidak ubah barisnya. Contoh tuan-tuan baca at-tahiyyata. Dia ustaz saya confuse ustaz. Kalau dia baru belajar tu lain cerita tuan-tuan. Ya, tapi kalau tuan-tuan dah memang baca at-tahiyyatul mubarakatus. Saya nak tanya tuan-tuan lah, siapa yang hafal ni gunakan teks? Siapa yang hafal tahiyat ni guna teks? Saya hafal tahiyat ni daripada belajar pada guru. Guru sampaikan kat telinga kita. Kita menghafal macam menghafal Fatihah ni tuan-tuan. Ya. Tapi siapa yang dapat hafal gunakan teks ni, dia boleh tulis balik perkataan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah tu. Kebanyakan kita hafal daripada mana? Daripada pengajaran guru kita. Dengar dia baca. Ya tuan-tuan, itu kita tak boleh nafi. Dulu punya style belajar semayang itu. Memang kita dengar pada guru kita, kita dengar, kita hafal. Ya, kecuali kalau tuan-tuan memang hafal daripada sini, buka kitab. Itu hebatlah. Zaman mula-mula belajar dulu at-tahiyyatu tu. Biasa memang kita duduk dengan guru kita. Guru kafar ke, kalau mungkin budak-budak sekarang guru kafar dia ngajar. Ya, dia hafal lah dengan lagu, dengan itu dia hafal. Dia tak hafal daripada sini tuan-tuan. Daripada teks ni dia tak hafal. Dia hafal daripada pendengaran. Ya, sebab tu kita ni benda yang kita tengok dengan benda yang kita dengar, kita cepat ingat. Kita cepat hafal banding benda yang kita baca. Kadang-kadang benda yang kita baca ni kita terlupa. Ya, tapi bila benda tu kita dengar, kita nampak depan mata kejadian tu, kita cepat nampak dan kita cepat faham, kita cepat hafal. Ya, itu jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sama kisah macam surah Fatihah lah. Saya pernah kongsi dulu masa awal-awal ngajar dengan tuan-tuan dulu. Saya try balik tulis surah Al-Fatihah tu balik. Confirm. Kejap lagi macam-macam tulisan. Tu saya pernah kongsi. Saya duduk dengan anak-anak di sekolah, ada 30 ke berapa orang itu, 25 orang kot. Ya, sebelum PKP ni lah. Kita suruh dia tulis balik. Program petang tu tulis balik surah Al-Fatihah tanpa tengok mushaf. Ya, kalau tuan-tuan ada anak yang di agama Teluk Kemang, siapa yang kelab tahfiz tu, petang tu ada sekali saya suruh dia buat. Kalau dia datang kelab masa petang tu, dia tahulah saya suruh buat tu. Ya, saya suruh dia tulis balik surah Al-Fatihah, tulis tanpa tengok mushaf. Tulis balik tanpa tengok mushaf. Ya, tanpa tengok mushaf, kemudian tu semak. Daripada 20 lebih tu tuan-tuan, 2 orang je yang betul semua. Yang lain confirm ada salah. Tak cukup alif lah. Ya, yang ini patutnya hamzah qata' tapi gunakan hamzah. Dia panjang hamzah pendek, hamzah panjang. Tuan-tuan tu realiti. Sama tuan-tuan. Tuan-tuan hafal Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuan-tuan hafal tu kan? Tuan-tuan tulis balik. Kita tengok tulis balik. Ya, ataupun tuan-tuan hafal ayatul kursi, tuan-tuan hafal ayat 1000 dinar. Tuan-tuan hafal ayat 1000, tuan-tuan tulis balik. Tengok. Sama tak dengan yang tuan-tuan hafal tu dengan tuan-tuan tulis tu dekat hasil tulisan tu. Kebanyakannya kalau kita ngapal daripada pendengaran, biasanya kita akan salah lah bila menulis. Tapi kalau tuan-tuan memang hafal daripada bacaan, insya-Allah biasanya tuan-tuan tulis balik tu tak ada masalah. Ya, antara lainnya doa belajar yang kita biasa baca tu, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Tuan-tuan hafal Ada anak-anak biasa dia hafal, kat sekolah-sekolah dia hafal. Memang mula-mula nak baca tu dia baca ayat ni. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, saya baca dengan tuan-tuan setiap kali sebelum kita mula. Saya baca apa? Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ini saya tukar dhamirnya kepada ramai. Sebab tu tuan-tuan amin. Ya, sebab tu amin, sebab kita doa ramai. Ya, kita aminkan. Ya, kalau kita nyembang pak buat dia tak selesai doa tu nanti. Sian nanti. Ya, kesian guru kita kadang-kadang duduk kat depan ni bukan main bersungguh-sungguh. Tuan-tuan belakang main kunci lah. Macam-macam dia main kat tangan ni. Tu rugi tuan-tuan Guru-guru hebat kita kadang-kadang doa subhanallah. Ya, mana tahu Allah makbulkan kan? Jadi kita sama-sama aminkan doa. Tu mana nak dapat doa tu? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Mana dapat doa tu? Tu Quran tuan-tuan. Ya, tuan-tuan cari dalam surah Taha. Betul? Cari dalam surah Taha. Tuan-tuan cari dalam surah Taha. Kalau saya salah tuan-tuan betul kan? Cari dalam surah Taha. Tuan-tuan tengok muka surat dia sebelah kanan, ayatnya bawah sikit. Rabbi syrah li sadri itu. Ya, surah Taha juzuk yang ke-16. Ya, surah Taha tu dah sampai pertengahan juzuk 16 dah.
Ya, kemudian tu nanti tuan-tuan tengok muka surat sebelah kanan ada ayat tu. Rabbi syrah li belah bawah. Ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tengok. Sebab kita selalu baca doa tu untuk dapat barakat belajar. Sebenarnya Rabbi syrah li sadri itu untuk tenang hati. Tuan-tuan, doa penenang jiwa. Ya, kita hati dalam keadaan tenang. Tu doa siapa sebenarnya tuan-tuan? Rabbi syrah li sadri tu doa Nabi Musa. Subhanallah, hebat tuan-tuan. Doa Nabi Musa. Ya, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, daripada Ibnu Abbas, yang itu hadis yang saya bacakan tadi, maksudnya segala penghormatan yang suci, at-tahiyatul tu, segala pujian yang baik hanya bagi Allah. Selamat sejahtera ke atasmu wahai Nabi, begitu juga rahmat Allah dan keberkatannya. Selamat sejahtera ke atas kami dan semua hamba Allah yang saleh. Aku menjadi saksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar-benarnya selain Allah, dan aku menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Baik, perkara yang perlu diberi perhatian ketika membaca tasyahud. Satu, mendengar bacaannya sendiri jika pendengarannya baik. Maknanya bacaan, bibit-bibit bacaan itu didengar di telinga sendiri. Ya, maknanya kita boleh mendengar sedikitlah, ya, daripada bacaan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itu bagi mereka yang mempunyai pendengaran yang baik. Note ada kat situ. Kejap lagi orang tanya, Ustaz, orang pekak macam mana? Saya pernah dapat soalan tu. Padahal lah baca atau terang kat situ. Pendengaran yang baik. Hatta pendengaran yang sudah kurang pun, kalau dia kuat sikit suara, baru dia dengar. Tak masalahnya bila dia kuat suara, orang sebelah yang dengar. Yang jadi masalah, orang sebelah pula tak boleh dengar orang lain baca. Kalau dia dengar orang lain baca, dia patah balik ke at-tahiyatul tu. Kau ni diam boleh tak belah kanan ni? Dia ada tuan-tuan. Sebab tu saya minta dengan tuan-tuan, jangan, ya, kita jangan menyebabkan jemaah sebelah kita terganggu. Kadang-kadang kita baca tu kuat, orang sebelah dia dah masuk asyhadu alla ilaha illallah, tuan-tuan masih at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, dah dia patah balik ke at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ya, tuan-tuan, jangan kata tak ada. Ini memang jadi. Ya, sebab apa? Dia kata kena dengar Ustaz di telinga. Ya, telinga dia, bukan telinga member sebelah. Ya, kalau bawa telinga member sebelah, kesian nanti. Ya, dia jadi terikut. Ya, macam saya cerita dengan tuan-tuan lah, perjumpaan lepas. Kita duduk jadi imam, saya tak tahulah, saya kat sini saya cerita. Kita duduk jadi imam, belakang ada orang yang ikut kita punya bacaan. Ya, belakang ada yang ikut. Ya, kita duduk baca Qul huwallahu ahad. Ada budak kat belakang. Qul huwallahu ahad. Oi, saya kata ganggu je. Ya Allahu Akbar. Kita nak ngalau tak boleh. Ya, budak-budak ni kau tak diajak ke masjid, tak ajak ke surau, tak boleh. Tapi dia ikut ni, dia ikut bacaan kita ni. Ya, dia ikut balik bacaan kita. Qul huwallahu ahad. Ya Allah, ada orang yang ikut kat belakang, dia tak laki bacaan dengan kita. Kita jadi imam kat depan. Subhanallah, tuan-tuan, jangan buat itu. Memang ganggu. Ya, memang ganggu. Hatta kalau tuan-tuan baca kuat, imam tengah baca surah, tuan-tuan baca Fatihah kat belakang kuat. Oh, boleh masuk Fatihah balik, tuan-tuan. Jangan buat pasal. Jangan baca kuat-kuat. Jangan kacau imam, kesian. Jangan baca kuat. Dia cukuplah sendiri yang mendengar. Ya, baik. Yang kedua, membaca semua lafaz tasyahud secara berturutan. Ya, maknanya baca at-tahiyatul mubarakat. Jangan balik-balik dah, tuan-tuan. Ya, jangan balik-balik. Jika lafaz yang terpisah dengan diam yang lama atau zikir yang lain, maka tasyahudnya batal dan wajib mengulanginya. Ya. Kemudian membaca tasyahud ketika duduk kecuali apabila keuzuran, maka bolehlah membacanya dengan apa-apa cara yang termampu. Contoh, semayang dalam keadaan baring. Maka ketika baringlah, tak perlulah masa tahiyat akhir itu tuan-tuan pergi duduk juga kalau dah memang baring. Ya, maknanya dalam baring, tak larat. Semayang dalam keadaan terbaring. Maka ketika baring itulah dalam keadaan darurat. Baik. Yang keempat, membaca tasyahud dalam bahasa Arab. Ya, ini sebab tu kena hafal lah. Membaca dalam bahasa Arab. Jika tidak mampu, bolehlah membaca terjemahannya dalam bahasa apa-apa pun yang dia kehendaki. Walau bagaimanapun, dia tetap wajib mempelajarinya. Saya rasa lebih mudah hafal at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah tu daripada tuan-tuan hafal tu segala penghormatan yang suci, segala pujian yang baik. Itu lagi susah, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan hafal at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah tu, itu insya-Allah lebih mudah. Dan sebenarnya tuan-tuan, hebatnya kita, hebatnya guru-guru kita, masyayikh kita dulu-dulu, mereka dah ajar dah kita semua benda ni. Asas fardu ain kan. Ya, dalam asas fardu ain tu, kalau contoh di sekolah, ya, PAFA tu subhanallah, ya, dah diajar pada anak-anak. Ya, jadi itulah kadang-kadang
Kita kena banyak-banyak berterima kasih dengan para masyayikh kita, para guru kita yang mengajar kita dulu, khususnya di sekolah rendah. Ya, khususnya sekolah rendah tu subhanallah. Ya, cikgu-cikgu yang ngajar sekolah rendah ni dia punya struggle dia tinggi. Tuan-tuan, nak mengajar matematik 1 tambah 1 masa tu. Cikgu yang lain terima, budak dah tahu dah 1 tambah 1 jadi 2. Saya kata subhanallah, hebat. Ya, nak mengajar tu tuan-tuan, at-tahiyatul, anak orang nak belajar baca Quran. Subhanallah. Ya, ini hebat ni. Ya, jadi kita kadang-kadang respect, hormatlah guru-guru kita. Ya, hormat guru-guru kita, hormat guru-guru anak-anak kita. Hormat guru-guru cucu-cucu kita. Ya, kadang-kadang ada tak, cikgu ni bagi kerja sekolah tak mengajar pun. Komen juga. Ni musim-musim PDPR ni tuan-tuan, pembelajaran di rumah. Cikgu bagi kerja sekolah, cikgu ni tak mengajar ke, bagi kerja sekolah je. Lepas tu kejap lagi cikgu tu mengajar, tak bagi kerja sekolah, pun kena komen juga. Cikgu ni mengajar je, tak ada kerja sekolah ke untuk anak saya? Ya, lala saya tuan-tuan mengajar. Saya mengajar, saya bagi kerja sekolah. Padan muka, ambil dua-dua kali. Senang cerita. Ya, mengajarlah bagi kerja sekolah. Ya, itu jadi kita hormat guru-guru kita subhanallah. Saya kata yang mengajar ni kadang-kadang bab solat, fardu ain, asas angkat takbir aja. Guru-guru kita kadang-kadang ni letak betul-betul di sini. Kata subhanallah. Kata ini bukan senang-senang tuan-tuan ya. Kita kadang-kadang dah lanjut usia pun kita tak sedar yang keadaan itu sebenarnya mengajar kita banyak disiplin diri tuan-tuan ya. Wallahu alam. Baik, kemudian memberi perhatian kepada makhraj huruf dan syiddahnya ya, macam saya sebut tadilah, maknanya dari segi makhrajnya kita beri perhatian, barisnya tuan-tuan jangan tukar, jangan sengaja menukar huruf ya, tukar perkataan, takut-takut nanti memberi maksud yang lain. Baik, yang keenam, mengikut urutan ayatnya sebagaimana teks yang telah dinyatakan, turutan mengikut turutan ayat tersebut. Ini berkenaan dengan tasyahud. Nanti insya-Allah saya buka soalan. Ya tuan-tuan, jangan risau. Ya, kemudian yang ke-11, berselawat ke atas Nabi selepas tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tuan-tuan pun baca dengan Allahumma salli ala Muhammad, ataupun bukan tuan-tuan baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka itu adalah rukun. Kalau tak dibaca maka solat batal. Ya, rukun ni kalau tuan-tuan tak buat, solat jadi batal. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Ya, para ulama telah sepakat menyatakan bahawa berselawat tidak wajib di luar solat. Oleh itu ternyatalah perintah berselawat di dalam ayat di atas wajib dilakukan ketika bersolat. Ya, sebab apa? Ayat dia kalau tuan-tuan tengok ada sallu. Sallu itu adalah fi'il amar, adalah suruhan. Ya, kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, dia adalah satu bentuk suruhan. Tetapi suruhan itu di mana? Suruhan wajib itu berlaku ketika di dalam solat. Luar solat jadi sunat. Ya, tuan-tuan nak selawat banyak kali, fadhal, silakan. Terutamanya ketika tuan-tuan mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam diucapkan. Ya, maka kita perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis Nabi SAW daripada Ibnu Mas'ud yang bertanya tentang cara berselawat kepada Nabi. Bagaimanakah cara kami berselawat ke atasmu dalam solat kami? Baginda bersabda, ucapkanlah, maka bacakanlah asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, kalau ikutkan hadis. Ya, hadis ini menentukan bahawa tempat berselawat ke atas Nabi ialah dalam solat dan masanya yang sesuai ialah pada penghujungnya. Oleh itu wajib berselawat ketika duduk yang akhir selepas membaca tasyahud. Ya, hadis seterusnya Rasulullah bersabda, apabila seseorang daripada kamu berselawat, mulakanlah dengan memuji Tuhannya. Kemudian berselawatlah ke atas Nabi dan berdoalah selepas itu dengan doa yang dikehendakinya. Sekurang-kurangnya lafaz selawat ke atas Nabi ialah Allahumma salli ala Muhammad. Ada di situ tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Manakala lafaz selawat yang sepenuhnya pula ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tuan-tuan baca jangan tak jumpa ujung ya. Dia pusing kama sallaita ala, kama sallaita ala, dia tak jumpa ujung. Ya, sebab tu kena susun elok-elok bila ngapal tuan-tuan ya.
Ya Allah, berselawatlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya sebagaimana engkau berselawat ke atas Nabi Ibrahim serta keluarganya, dan berkatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya sebagaimana engkau memberkati Nabi Ibrahim serta keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia di seluruh alam ini. Lafaz selawat ini telah sabit dalam beberapa hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Sementara itu antara riwayat tersebut ada pula yang ditambah dan ada pula yang dikurangi. Baik, syarat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, sama mendengar bacaannya sendiri jika pendengarannya baik. Dengar bacaan selawat itu. Yang kedua, berselawat sama ada dengan lafaz Muhammad, Rasul atau Nabi, tetapi tidak memadai jika disebut lafaz Ahmad. Ya, tidak memadai jika disebut lafaz Ahmad. Kan tuan-tuan pun pernah dengar nama lain Nabi SAW adalah Ahmad. Jangan gunakan lafaz itu. Ya, lafaz itu kita tak pakai. Kita pakai lafaz Muhammad. Tuan-tuan ya. Baik, yang ketiga, berselawat dalam bahasa Arab. Ya, sama berselawat dalam bahasa Arab. Jika tidak menguasainya, bolehlah diterjemahkan maksudnya ke dalam bahasa yang dikehendakinya. Walau bagaimanapun, dia wajib segera mempelajarinya jika ada kemungkinan berbuat demikian. Dan yang keempat, berselawat mengikut urutan lafaznya. Begitu juga urutan antara selawat dengan tasyahud. Baca tasyahud dahulu, kemudian tu baru masuk selawat. Baik, tuan-tuan, sebelum saya masuk salam, ada soalan tak berkenaan dengan duduk tahiyat akhir dan okey, baik. Sila tuan. Bismillah. Sedangkan kedudukan jemaah yang agak sempit. Baik. Kali tak berlaku lah yang sebelum ni lah. Ada bagi dulu lah. Okey. Bismillah. Tuan-tuan, dalam duduk tahiyat akhir ni, ya, memanglah macam saya sebutkan tadi, kita yang afdalnya dalam mazhab Syafi'i duduk tawaruk. Ya, maknanya punggung diturunkan ke lantai. Ya, macam sekarang ni memang tak jadilah tuan-tuan, tak jadi masalah. Tuan-tuan nak kepak ke, tuan-tuan nak segala bentuk duduk pun boleh, tak ada masalah. Ya, ini selalu berlaku ni kalau contohnya masjid tu sentiasa penuh. Satu, contohnya bila tuan-tuan berada Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi contohnya, ataupun tuan-tuan berada dalam Raudah depan Kaabah, ya, kan semangat. Dia lain macam sikit semangat semayang kat sini, tak nak bagi orang lain ni. Tempat tu mesti aku duduk punya. Ataupun mungkin kalau situasi dalam negara kita jumpa tuan-tuan hadir kuliah, para masyayikh kita, para guru kita yang hebat-hebat, ya. Jadi ramai kuliah tu penuh, ya. Jadi dalam situasi yang penuh macam tu tuan-tuan, adabnya kalau boleh semasa tahiyat akhir nanti duduk sahaja iftirash. Ya, sebab apa? Kalau kita paksakan juga duduk tawaruk, kesian member sebelah. Kalau tuan-tuan boleh duduk, fadal, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Ini sebenarnya dah lama dah disyarahkan dan tuan-tuan pun dah tahu dah. Ya, sebenarnya. Ya, jadi kalau anda kata situasi tidak mengizinkan, situasinya sangat sempit, sampai tuan-tuan nak duduk pun jangan dipaksakan, jangan duk tekan juga. Lalah kaki member sebelah yang sakit. Ya, tuan-tuan pergi tumpang ke dia pula. Kesian dia, padahal dia duduk dah elok dah tu tadi, dalam keadaan iftirash, tak nak ganggu orang sebelah. Ini juga kita masukkan dalam kita punya adab kita dalam solat lah tuan-tuan, ya. Ibadat kita supaya kita jaga. Kenapa kita khawatir di tahiyat akhir itulah akhirnya kita mengundang masalah, orang jadi tak puas hati dengan kita, orang bersakit-sakit hati dengan kita. Nampak tuan-tuan? Jadi di situ sebenarnya eloklah kita menilai keadaan. Sebab tu saya, kalau anda kata berada dalam situasi yang begitu, kita cuba duduk. Terasa kaki member sebelah dah, tak payah bangun balik. Duduk saja dengan iftirash. Ya, tak perlulah duduk tawaruk. Ya, tapi kalau tuan-tuan boleh duduk, ya, ada orang dia cepat-cepat bangun. Ada tak pattern macam tu? Imam dia baru Allahu Akbar duduk tahiyat akhir. Ini kejap lagi tak sempat aku ni. Dia pun bangun awal, dia pun duduk tahiyat akhir dan member sebelah sempit. Saya pernah jadi satu situasi, saya semayang. Orang ni, saya tak sebut siapa lah, orang ni dia dah duduk tahiyat akhir dah. Bila duduk tahiyat akhir tuan-tuan, kita nak bangun, bila kita duduk tu, kita tekan dalam keadaan kita duduk iftirash, tapi itu pun iftirash dah sengit macam ni tuan-tuan. Punca dia sebelah, dia tak nak bagi peluang, dia nak juga tekan. Saya kata tak apalah, ya, terpulanglah kita, tak ada masalah. Tapi janganlah kita mengundang bersakit-sakit antara kita sesama Islam.
Ya, itu dalam sembahyang pun kita kena jaga. Macam saya kongsi dengan tuan-tuan sebelum ni lah. Hatta kalau kawan kita, jemaah kita dalam solat auratnya terbuka, kita ni boleh bantu dia untuk tutup. Kita boleh bantu dia untuk tutup. Mungkin dia tak nampak, ya, badan yang sini koyak, ya. Di kawasan belah belakang, ya, bawah kawasan pusat lah, mana nak sampai ke punggung tiba-tiba koyak. Ya, tuan-tuan boleh nampak kulit dia. Ya, jadi tuan-tuan sebagai Muslim yang baik, nampak ada situasi tu, dia tak tahu belah belakang siapa yang nampak, tuan-tuan boleh tolong pegangkan untuk dia. Tetapi bukanlah macam saya sebut sebelum ni, pegang ya, tidak. Bila dah pegang tu, maknanya adalah orang belakang memberi tanda kepada kita. Bila ada orang yang sudah bagi tanda pada kita, maknanya kita tahulah mesti ada masalah dengan pakaian kita. Ya, tak adalah kita pegangkan untuk dia, taklah. Orang tu pun tak kata, ya, terima kasih pegangkan untuk aku sampai habis sembahyang. Tak. Ya, kita pegang sekejap, beri tanda pada dia. Ya, maknanya dia tahu yang solat dia dalam keadaan batal sebab terbuka auratnya. Hatta sampai ke tahap itu pun kita boleh bantu jemaah kita dalam solat, apatah lagi sesama kita duduk dalam tahiyat akhir. Sebab tu saya kata contoh macam saf-saf yang ada sekarang ni, ya, mungkin tak boleh nak masuk, maka beri ruang sikit, kan tuan-tuan, tapi masih kita menjaga jarak yang ada itu. Sudah memadai. Sama-sama kita lah tuan-tuan. Ya, insya-Allah. Wallahualam. Ada soalan lain tuan-tuan? Berkenaan duduk tahiyat akhir? Ada? Tak ada. Okey, baik. Ya je. Baik. Itu saya sebut tadi. Kalau tuan-tuan baca di dalam bacaan tasyahud itu, salah satunya pada 1.10.1.5 muka surat 325, ada situ memberi perhatian kepada makhraj huruf dan syiddahnya. Ya, mana syiddah itu adalah tanda tasydid itu. Ya, at-tahiyyatul kita jaga benda tu. Bila kita jaga, kalau apa ni, kalau kita dia macam ni tuan-tuan, baik, saya faham maksudnya. Adakah ustaz kalau kita salah baca, adakah batal kita punya solat? Ya, yang batal itu tuan-tuan bila tuan-tuan sengaja ubah sampai maksud dia berbeza lah. Ya, kesalahan yang berbentuk jali ni kesalahan besar. Apa kesalahan besar? Kesalahan besar ni bila tuan-tuan tukar baris, maksud dia jadi lain, tuan-tuan tukar huruf. Tapi yang lain-lain itu makhraj dan sebagainya, itu beri perhatian saja. Ya, beri perhatian, baiknya begitu. Ya, makna baiknya beri perhatian dan dia tidak membatalkan. Ya, yang membatalkan tu kalau tuan-tuan baca sengaja tukar, ya, jadi maksudnya lain, sepatutnya lain tapi jadi maksud yang lain, ya, sebab dia adalah rukun di dalam solat. Kita berhati-hatilah tuan-tuan. Berhati-hatilah dalam kita membaca. Tetapi kita tak boleh nak paksa orang untuk kau tasydid kena jelas. Tak boleh macam tu. Ya, kalau kita merasakan yang keadaan itu, kita perlu tekan sikit at-tahiyyatul untuk kita ni berhati-hati, fadhal, silakan. Ya, tidak ada masalah. Ya, tapi yang penting asasnya dua. Ya, jangan tuan-tuan tukar baris, jangan ditukar hurufnya. Contoh at-tahiyya pakai hak tapi tuan-tuan pakai hak. At-tahiyya maksudnya berbeza dah. Ya, itu contohlah tuan-tuan, ya. Baik. Wallahu alam. Boleh tuan-tuan? Ada yang lain berkenaan, kalau ada nanti selepas kita soal jawab lagi tuan-tuan, insya-Allah. Baik, yang ke-12, salam yang pertama. Ya, salam yang pertama. Orang yang bersalat hendaklah mengucapkan assalamualaikum warahmatullah sambil berpaling ke kanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Hal ini berdasarkan hadis yang lalu tentang takbiratul ihram. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya, ihramnya ialah takbir dan tahallulnya adalah apa? Tahallulnya adalah salam. Sekurang-kurangnya lafaz salam assalamualaikum adalah sekali dan sebaik-baik ialah assalamualaikum warahmatullah. Dan itu yang kita assalamualaikum warahmatullah. Ya, sebanyak 2 kali, iaitu pada kali yang pertama sambil berpaling ke kanan dan pada kali yang kedua pula berpaling ke sebelah kiri. Hal ini berdasarkan hadis daripada Sa'ad, katanya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan dan ke kirinya hingga kelihatan putih pipinya. Ya, baik.
Begitu juga daripada Ibnu Mas'ud, Nabi SAW mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi ke kirinya hingga kelihatan putih pipinya. Ya, jadi tuan-tuan yang ini tuan-tuan dah belajar kaedah dan caranya. Cukuplah tuan-tuan sambil baca tahiyat itu, ya, sebagai pengakhirannya. Habis nanti tahiyat, ya, fil alamina innaka hamidum majid. Kalau tuan-tuan tak baca doa yang saya sebutkan tadi, maka tuan-tuan nak bagi salam ni, cukup sekadarnya tuan-tuan berpaling saja ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Berpaling saja ke kanan, cukup. Yang ini tuan-tuan jaga, bahu masih dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, maknanya kita paling betul-betul ke kanan. InsyaAllah ni tuan-tuan buat betul lah. Jangan risau lah. Kadang-kadang orang risau, betul ke tak betul aku buat ni? Betul, insyaAllah. Cuma tuan-tuan kalau ada perasan, kita apa ni saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia ada soalan nanti, Ustaz, kejap break Ustaz. Dia ada hangguk Ustaz. Itu tak ada tuan-tuan, ya. Assalamualaikum. Ni tak ada. Ni mazhab hangguk ni tak ada tuan-tuan. Ni tahun zaman-zaman Jepun dulu boleh tuan-tuan pakai macam ni. Zaman-zaman Jepun dulu lah. Saya tak hidup zaman tu. Tuan-tuan yang hidup zaman tu tahulah, boleh pakai hangguk ni. Kalau sekarang tak perlulah. Ya, dalam solat tuan-tuan cukup saja Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang tuan-tuan Assalamualaikum di sini warahmatullahi pun boleh, tak ada masalah. Yang tak ada ni angguk-angguk ni. Assalamualaikum. Ada situ. Assalamualaikum. Ini berhentilah tuan-tuan, ya. Ada orang tanya, Ustaz, bukankah kita elok kita dalam keadaan tunduk? Ya, tuan-tuan ambil masa sikit. Kita dalam keadaan tunduk khuduk, contohnya dalam keadaan tawaduk, merendah diri. Yang ini pun sekalipun tuan-tuan dalam keadaan tunduk ini pun tak ada ni. Assalamualaikum. Tak ada. Ya, dari segi tasawufnya tuan-tuan, ya mungkin kita sedikit tunduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini saja, gerak saja tuan-tuan. Ya, dia tak ada enjut-enjutnya. Ni bukan nikah. Bagi satu kali tak. Ya, dia tak ada enjut-enjut kepala ni tuan-tuan, ya. Kita tinggalkanlah, ya. Kita dah boleh tinggalkan yang itu, cukuplah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ustaz, dah terbiasa lah Ustaz, dia kata. Jawapan dia, tak apalah, pelan-pelan insya-Allah, ya. Insya-Allah kita jaga yang itu. Sebab dia melibatkan pergerakan nanti tuan-tuan, ya. Pergerakan kita dan sebagainya. Ya, maka Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kanan sekali, ya, dan ke kiri. Tapi ke kanan itu sudah sebenarnya kita keluar daripada solat. Ya, sebab tu tuan-tuan kalau contoh ada tempat sembahyang jenazah, dia bagi sekali ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah, dia berhenti. Ya, sebab salam yang pertama itu sudah maknanya memberhentikan, ya, maknanya keluarlah kita daripada salat, ya. Mana bagi salam? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesailah tu berkenaan dengan kita memberi salam. Dan yang ke-13, tertib. Tertib ni mana tuan-tuan buatlah ikut daripada susunannya, daripada niat takbiratul ihram, berdiri tegak semua tu, sampailah ke yang ke-12, iaitulah memberi salam. Ya, memberi salam, tuan-tuan berikan salam pada yang ke-12, dan yang ke-13 itu adalah tertib. Ya, rukun solat kita belajar mazhab Syafi'i ini 13. Ya, walaupun nanti kalau detail tuan-tuan akan belajar ada 16. Tapi itu kita tak belajar yang itulah tuan-tuan. Saya sendiri memang kita telaah benda tu ada 16. Dipisah-pisahkan dari segi tamak ninah dan sebagainya. Tapi kita memang gunakan 13 rukun solat. Dan insya-Allah 13 rukun solat ni tuan-tuan sebenarnya boleh ada dalam kepala lah. Kita boleh ingat, ya, jangan kita lupakan. Saya baca sikit sebagai penutup kepada tertib itu. Tertib solat bermula dengan niat dan takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, kemudian rukuk, i'tidal, sujud dan seterusnya. Oleh itu solat seseorang akan batal jika sengaja mendahulukan sesetengah rukun tersebut daripada tempatnya sebagaimana yang disyariatkan. Sebaliknya jika berlaku tanpa disengajakan, solatnya terbatal bermula daripada awal rukun yang tersilap tersebut dan wajib mengulanginya. Sehubungan ini, jika seseorang masih meneruskan solatnya dengan betul selepas tidak sengaja mengubah urutan yang ditetapkan hingga sampai ke tempat yang sama seperti dalam rakaat sebelumnya, maka rakaat yang betul itu mengambil tempat kedudukan rakaat yang rosak sebelumnya. Justru dia wajib menambah satu rakaat lagi pada solatnya itu sebagai ganti kepada rakaat yang rosak disebabkan kerosakan tertib antara rukunnya. Ya, maknanya kalau contoh ada tuan-tuan tertinggal rukun di dalam solat, maka tambahlah satu. Ya, tambah lagi satu. Ya, ataupun jadi situasi Al-Fatihah lupa baca. Ya, tiba-tiba rakaat keempat Al-Fatihah lupa baca. Ulama tadi berangan. Dia berangan tak tahu dia ingat apa. Tiba-tiba imam rukuk, dia pun turun rukuk sama-sama dengan imam. Sedangkan dia tak baca lagi Fatihah. Fatihah tu wajib.
Ya, dia tak baca lagi Fatihah. Maka dia bangunlah tambah lagi satu untuk dia ulangi semula rakaat tersebut. Member pun tanya sebelah, asal kau bangun balik? Tak ada, lupa baca Fatihah. Jujurlah, tak ada apa-apa, saja tambah bagi banyak pahala. Banyaklah tuan-tuan. Jawab dia jujur, terlupa, mana tak ingat lah tadi. Tak apa ke mana. Sebab tu dalam bab khusyuk ni tuan-tuan, khusyuk ni adalah ciri-ciri orang berjaya. Tetapi dia bukan syarat sah solat. Ya, maknanya kalau anda kata syarat sah solat itu khusyuk, ramai orang kita batal lama dah tuan-tuan. Ya, kepala kita masuk-masuk ya macam-macam kita fikir. Belum tentu lagi kita ingat betul-betul kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika nak solat. Ya, sebab tu itu adalah ciri-ciri ya orang-orang berjaya dalam hidup dia. Qad aflahal mu'minun tu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, kalau anda kata khusyuk itu jadi syarat sah solat, ramailah batal tuan-tuan. Lama dah. Ya, sebab tu ustaz, kalau dia khusyuk tu tenggelam timbul, kejap kan kembali balik. Lepas tu dia merayau balik kepala ni. Macam mana ustaz? Sah saja solat. Ya, solat tetap sah. Ya, tapi dari segi kita lah, ya, ibadat kita. Sebab tu nanti ada solat sunat, yang mana nanti tuan-tuan boleh tambah dengan solat sunat, ya, solat sunat nawafil, ya, ada rawatibnya dan sebagainya. Itu semua yang akan memperkukuhkan lagi ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asasnya solat fardu maupun solat sunat rukunnya tetap sama, kecuali nanti berdiri tegak. Ya, dalam keadaan berdiri tegak tu tuan-tuan dalam solat sunat tuan-tuan boleh solat dalam keadaan duduk, duduk. Ya, boleh solat dalam keadaan duduk, ya, walaupun tuan-tuan tak sakit. Tapi dalam solat fardu tak boleh. Mesti mulakan dengan berdiri itu sendiri. Kat situ ada beza dia sikitlah dengan solat sunat. Yang lain sama ya tuan-tuan, ya. Wallahu alam. Ada soalan tuan-tuan sebelum saya tutup? Insya-Allah nanti perbahasan sunat solat. Ya, insya-Allah. Okey. Kejap, mesti. Tahiyat awal imam tak buat. Makmum semua buat. Dahsyat makmum Makmum tak bangun. Tak bangun, tapi akhirnya bila tahiyat akhir imam bersujud 2 kali lah. Jadi makmum tak buat lah. Boleh begitu. Makmum pula tak buat sujud sahwi. Tuan-tuan, salah tau. Dalam solat jemaah, hero dia tetap imam. Sebab ada satu masjid ni. Jadi dah lama lah. Imam tak terus. Makmum bangun saja, jangan jangan duduk, bangun saja ikut imam. Sebab dia sunat kan? Tapi tak semua ada 2-3 orang lah. Bangunlah, ikutlah. Dia tu 2 orang ikut. Okey. Termasuk saya ikut lah. Okey. Tapi yang satu ni Baik, dia kena syarat dia tuan-tuan, ya. Dalam solat jemaah ni, ya, imam dilantik untuk diikuti. Ya, imam dilantik untuk diikuti kecuali dalam perkara rukun yang 13 tuan-tuan dah belajar tadi. Kecuali dalam perkara rukun 13 tadi imam tinggalkan. Contoh, imam bangun sepatutnya dah duduk tahiyat akhir. Kan rukun betul? Tetapi imam bangkit. Imam bangkit. Yang itu tuan-tuan boleh pilih. Tapi kalau contoh tahiyat awal, ni tuan-tuan kena ikut imam. Tuan-tuan kena ikut imam. Imam tak baca, tak apa, bangunlah sama-sama dengan imam. Saya pernah ikut imam yang macam ni tuan-tuan. Saya masa di belajar dulu, ya, saya sembahyang Zuhur dengan satu Arab Misri desa saya. Saya tak kenal sangatlah, cuma kawan sekuliah aja. Dia tak duduk tahiyat awal. Dia bangkit. Kita pun bangkit jelah sama dengan dia. Ya, sebab dia sunat. Tapi di akhir tu nanti sujud sahwi yang itu pun kena ikut. Kalau tuan-tuan tak ikut berlawan dengan imam, selesai. Maknanya tuan-tuan yang batal, imam relax lah. Yang ni masalah ni saya pernah bawa sebenarnya. Imam tak duduk tahiyat awal, makmum pergi duduk tahiyat awal, dah berlawan dengan imam. Yang batal bukan imam, makmum. Yang batal bukan imam, makmum. Sebab apa? Berlawan dengan imam. Di akhir nanti pula imam sujud sahwi, dia tak ikut. Sedangkan belum bagi salam ni, belum pisah dengan imam, dia tak ikut. Dia tak ikut perbuatan imam, maka solatnya batal. 2 kali batal makmum. Walhal imam yang salah ni. Imam nak kena sekeh bala, dia lupa tahiyat awal. Makmum hero, nak tunjuk hero, walhal makmum salah juga. Ya, jadi dalam solat berjemaah dia wajib ikut imam. Syarat dia. Ya. Yalah. Jadi tapi imam tu kena bagi nasihat lah. Imam jangan buat macam ni, kesian makmum. Tapi kalau tak tahu tu kita anggap sebagai tuan-tuan ya. Baik. Dalam yang saya sebut tadi tahiyat akhir.
Contohnya jadi situasi imam bangkit tahiyat akhir pada contohnya rakaat ketiga maghrib tu, ataupun selalu jadi isyak lah. Ya, isyak dia bangun pada rakaat yang kelima. Di situ tuan-tuan jangan salah imam dulu. Tuan-tuan subhanallah dulu. Ya, sebab apa? Tuan-tuan jangan bangkit. Kalau tuan-tuan di situ, kalau tuan-tuan bangkit, tuan-tuan pun batal sama. Ustaz, bukan ke ustaz sebut tadi kena ikut imam? Tak, dalam perkara rukun tuan-tuan langgar, tuan-tuan imam langgar, tuan-tuan jangan ikut imam tu. Dalam perkara sunat tu lain cerita. Dalam perkara rukun tuan-tuan jangan ikut. Jadi situasi imam bangkit pada rakaat yang kelima. Apa tuan-tuan kena buat? Duduk belakang, subhanallah. Subhanallah. Seorang pun cukup lah. Janganlah bersahut-sahut pula. Kan dia bersama-sama. Dia nak juga test power subhanallah dia. Jangan. Seorang cukup lah. Yang belakang imam tu ambil peranan. Ambil peranan yang belakang imam tu. Sebab kita tak boleh nak kata Bilal. Sebab apa? Ada Bilal, dia duduk, dia komat, tapi dia duduk saf 2. Saya pernah jumpa tu, ada masjid gitu. Bilal dia pergi duduk saf 2. Kenapa duduk saf 2? Yang depan tu untuk ustaz-ustaz imam satu. Kata, lah apa masalahnya? Bilal lah duduk depan patutnya. Saya duduk belakang, tak ada masalah. Ya, jadi dalam situasi itu rukun, imam tu dah salah rukun, dia dah bangkit. Baik, jangan salah imam dulu. Subhanallah dulu. Dapat subhanallah. Subhanallah. Apa imam nak kena buat? Imam jangan teruskan solat. Kalau contoh imam ni bagi pihak imam. Kalau imam dia sebenarnya dia keliru. Imam ni ada dua keadaan. Dia keliru. Ini rakaat ke-4 ke rakaat ketiga. Tapi dia tak yakin. Jadi dia ambil lah prinsip, ambil 3. Dia pun bangkit. Jemaah bantu imam. Jemaah bantu imam. Kalau dalam keadaan situasi tadi, subhanallah. Ya, tuan-tuan subhanallah. Imam, alamak betul lah ni aku salah ni. Duduk terus. Imam jangan buat belagak sendiri. Kalau imam terus, batal imam. Tuan-tuan jangan imam terus. Kalau memang dia confused. Kecuali situasi dia imam tu memang bangkit sebab yang saya sebutkan tadi. Rukun dia salah baca. Contoh Fatihah tadi dia tak baca, dia terlupa. Rakaat keempat dia tak baca Fatihah. Jadi dia bangkit lagi pada rakaat kelima. Ketika tuan-tuan subhanallah, kalau imam tidak duduk semula, maka imam betul, tuan-tuan yang di bawah tu apa nak buat? Tunggu sahaja. Dua-dua boleh. Ada dua pilihan. Pilihan pertama, tuan-tuan tunggu sampai imam tu duduk, bagi salam, tuan-tuan pun bagi salam, ataupun tuan-tuan niat sahaja mufarakah, bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dua keadaan. Boleh. Lepaslah tu daripada imam itu. Ya, tapi kalau contoh tuan-tuan ikut imam ni, aku dah subhanallah, dia tak duduk juga. Tuan-tuan bangkit sama dengan dia. Tuan-tuan batal, dia tak batal. Tuan-tuan mungkin ada sebab kenapa dia berdiri pada rakaat yang kelima. Dah rakaat kelima lah imam, salah ni. Subhanallah saja. Ya, tapi dalam tahiyat awal tuan-tuan jangan subhanallah. Tahiyat awal duduk, tuan-tuan subhanallah, imam pun duduk. Salah. Batal imam. Kenapa batal? Sebab ketika itu dia sudah berada pada rukun berdiri tegak. Dia sudah berada pada rukun berdiri tegak. Dia boleh pergi kerja yang sunat, dia duduk balik. Itu salah, batal. Baik tuan-tuan, sama keadaan ni macam mana keadaan orang yang subhanallah pada imam yang tak baca Allahu Akbar semasa solat sunat hari raya. Solat sunat hari raya yang takbir tu 75 tu, ya, imam bangkit pada biasa rakaat kedua lupa tuan-tuan, jangan risau. Rakaat kedua tu memang lupa, bangkit je imam pun sedar bismillahirrahmanirrahim, makmum belakang subhanallah. Ini sama, makmum pun masalah juga pergi subhanallah pada perkara sunat, tak ada. Ya, jadi kalau subhanallah tiba-tiba imam dah bismillahirrahmanirrahim, subhanallah makmum, imam pergi Allahu Akbar balik, habis solat tu rosak solat tu. Makmum punya pasal, imam rosak, ni dua-dua tak ada ilmu punya orang ni. Ya, ini insya-Allah lah tak jadi dah. Dah banyak dah guru-guru kita syarahkan, ya, banyak guru-guru kita peringatkan, kita cuma menyampaikan semula saja. Wallahu alam. Dia bangun sikit dia, tu boleh duduk ni. Ini dah sempurna. Ya, jangan sempurna berdiri. Ya, jangan sempurna berdiri. Kalau sudah sempurna berdiri, maknanya dia sudah berada dalam rukun yang seterusnya. Jangan patah balik ke bawah. Itu untuk perkara tahiyat awal. Tapi tahiyat akhir tak boleh. Ustaz, bukankah Ustaz sebut tadi jangan duduk balik? Itu tahiyat awal. Tahiyat akhir kalau salah duduk balik. Ya, subhanallah, terus duduk. Tak payah tunggu-tunggu dah.
Tak payah tunggu habis Fatihah, tak payah. Subhanallah, terus saja duduk. Dan terimalah hakikat tuan-tuan. Jangan lepas tu, yang masalahnya kadang-kadang kenapa jadi isunya adalah selepas tu. Kita ni suka bawa mulut, imam tadi malam tadi salah weh. Satu kampung tu. Astaghfirullahalazim. Ini bawa mulut ni bahaya tuan-tuan. Ya, walhal imam tadi macam-macam tuan-tuan. Kita situasi. Tuan-tuan pernah jumpa imam lupa Fatihah? Pernah jumpa? Saya pernah jumpa. Imam angkat takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Fatihah tak ada? Mana Fatihah imam ni? Dia baca sir ke macam mana ni? Padahal solat isyak. Kejap lagi nak solat solat tarawih. Ada. Situasi imam ni tuan-tuan ni, kapet dekat depan ni tuan-tuan jangan main-main ni. Ni kapet ni penuh dengan cerita ni. Ya, tuan-tuan jangan mandai-mandai depan ni. Ya, kapet yang penuh dengan cerita ni. Ya, macam-macam situasi imam. Imam nak jaga makmum di belakang. Ya, bagaimana dia nak apenikan makmum di belakang supaya makmum pun selesa. Dia membaca dalam keadaan yang baik, makmum tak ada masalah di belakang. Dia perlu jaga rukun dia. Macam pilot. Ya, pilot bawa kereta, dia kena fikir jalan nak ke depan. Belah sebelah membuta. Ni sebelah. Selalu tu bila bawa kereta tu, tidur belakang tidur, tajim kaji ni tidur belakang tidur, sana tidur. Driver tak bawa kereta terus. Sama macam imam. Kalau kat belakang dia hoyong hayang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ingat rakaat pun tak ada masalah. Siapa yang tuan-tuan pandu? Imam. Sebab tu imam sangat besar peranan dia. Ya. Ni saya sebutlah kat sini, ada video ni, naik-naikkanlah gaji imam tu. Kesian imam kita. Nah, 1,000 mana cukup? 10,000 betul imam ni. Dibawa kita menuju Allah. Subhanallah tuan-tuan, jangan main-main. Apa yang kita nak takut? Rezeki tu siapa punya? Allah punya. 10,000 bagi imam. Tengok, yang tak nak jadi imam pun nak jadi imam tak? Woi, 10,000 gaji. Baik. Tuan-tuan, okey. Okey. Baik. Yang terakhir boleh ke tuan-tuan? Sebab kita SOP nanti insya-Allah. Baik. Boleh je. Zaman dulu PKP tak masalah. Aha. Tapi sekarang PKP ni agak jarang, dia sejadah ni. Betul dia nak ambil. Betul nak buat sejadah ke? Yang keluar ni nak ambil. Faham. Biasanya tak bergerak je. Biasanya kita tak bergerak pun. Kita tak bergerak pun. Ya, biasanya macam tu saja. Yang situasi. Sebab kan kejap lagi ustaz kena pakai sejadah sendiri. Lepas tu saya ambil sejadah ni sekarang, orang tadi dah hilangkan sejadah. Saya nak kena ke depan, ambil sejadah satu hal, ke depan lagi satu hal. Subhanallah. Tuan-tuan ya, yang penting kita menjaga solat kita, ibadat kita. Sudahlah. Ya tuan-tuan, ala kulli hal, ya niat kita untuk jaga SOP itu ya pun bagus ya tuan-tuan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita. Jadi kalau dalam situasi tadi boleh bergerak tak ada masalah. Contohnya sini depan. Ke depan boleh saja melangkah ke depan sebab ada soft dia tak bina macam tuan-tuan ni selang, ada yang bina direct depan ke depan ya, macam contoh surau Taman Selasih ya, dia ke depan dia direct lurus dia tak macam tuan-tuan silang ya. Jadi kalau yang itu mungkin boleh tuan-tuan gantikan saja tempat di hadapan, tapi kalau dalam silang tu banyak sangat pergerakan yang akan menyusahkan lagi nanti. Moga-moga Allah memudahkan saja urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya rahamkallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga InsyaAllah kalau tuan-tuan ada lagi persoalan, mungkin nanti tuan-tuan ajukan dalam perjumpaan akan datang. Kita belajar bab sunat dalam solat pula itu nanti. Ya, insyaAllah banyak lagi persoalan yang mungkin akan timbul. Kita nak selesaikan bab solat ni baik-baik. Dan di surau Al-Kahfi itu saya buka kitab yang sama, tapi perbahasan fiqh munakahat. Agak-agak nak tahu bab nikah kahwin, mohonlah datang ramai-ramai. Ya, nanti tanya dengan pengurusi lah tarikh dia ya. Sebab sebulan sekali ya itu. Ya insya-Allah. Wallahu taala alam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga apa yang kita kongsikan mendapat manfaat dunia dan akhirat insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.